Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan keberkatan hidup kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Ada siapa sekarang yang join live Solehah? Okey, boleh tolong kongsikan dan boleh tolong share link FB Live Solehah pada hari ini supaya lebih ramai yang dapat tengok dan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Ida, waalaikumsalam Ida. Hai Kak Ida Ridwan, thank you sebab sudi follow Solehah. Okey. Tajuk FB Live Solehah hari ini adalah berkaitan dengan rezeki dan kehidupan kita. Kenapa hidup tak betul? Adalah perkongsian sharing ilmu Solehah yang ke-195. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu apa kata kita mulakan sharing serta majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Sebelum tu Solehah perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu kepada semua follower baru dan rakan FB Solehah yang baru add, yang baru follow. Alhamdulillah summa alhamdulillah, nama diberi Solehah binti Mat Taha, berusia 31 tahun. Solehah merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR buku rezeki kelas pertama yang sedang viral dan dah sold out lebih 23,000 unit. Alhamdulillah. Solehah merupakan bekas pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam perkenalan, salam ukhuwah, salam silaturahim kepada anda semua yang baru follow dan berkawan dengan Solehah. Terima kasih Solehah ucapkan kerana sudi follow untuk mendapatkan tips-tips rezeki dan formula yang berkenaan dengan macam mana kita nak jadi orang yang berjaya, orang yang bahagia dunia akhirat, insya-Allah. Okey, tajuk Solehah hari ini adalah hidup tak betul. Kenapa hidup manusia tak betul? Okey, mari kita dengarkan tujuh poin penting kenapa hidup manusia pada masa ini tidak betul. Adakah salah siapa? Salah kita ke? Salah orang sekeliling ke? Atau kita nak salahkan Maha Pencipta? Na'udzubillah min zalik. Jangan macam tu. Tak baik dan berdosa besar kalau kita menyalahkan Allah dalam setiap ujian yang kita terima pada masa ini. Kenapa hidup kita tak betul? First kali, hendaklah kita cek diri kita dahulu. Hendaklah kita muhasabah diri kita dahulu. Yang pertama, kenapa hidup manusia tak betul? Kerana solat dia tunggang langgang. Dia tak cuba nak repair solat dia. Dia tak cuba nak perbaiki solat dia. Setiap hari, adakah kita persembahkan solat yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita nak rezeki yang baik, kalau kita nak rezeki yang melimpah ruah, kita kena jaga part yang satu ni. Sebab solat adalah perkara pertama yang akan Allah hisab di hari akhirat nanti. Lepas Allah tanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah akan tanya, siapa Nabimu? Allah akan tanya seterusnya. Soalan yang pertama adalah solat kita. Solat ni sesungguhnya adalah tiang agama. As-solat imaduddin. Kalau sebuah rumah tak ada tiang, sudah tentu rumah tu tak akan berdiri kukuh. Sudah tentu rumah tu takkan terbina dengan sangat indah, serba molek dan boleh mendiami serta melindungi ahli keluarga dalam sebuah rumah tu. Sama juga dengan konsep solat. Solat ni adalah tiang agama. Cuba bayangkan kalau tiang agama ni roboh, tiang agama ni tiba-tiba tumbang, macam mana
kita sebagai umat Islam, adakah kita akan terus bersandar kepada Allah? Macam mana kita kepada siapa? Kepada siapa tempat kita bergantung harap selama ini? Adakah anda bergantung harap kepada makhluk ataupun kita bergantung harap sepenuhnya 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kalau hidup kita tak betul, hidup kita serabut, hidup kita stres, hidup kita kucar-kacir, yang pertama sekali kita kena cek adalah part solat. Solat. Adakah hari ini aku telah mempersembahkan solat yang terbaik kepada Allah? Adakah hari ini aku telah memberikan serta adakah aku telah bagi sisa kepada Allah semata? Kalau kita nak rezeki baik, of course kita kena bagi solat yang berkualiti, solat yang terbaik juga. Kalau kita bagi sisa dekat Allah, jangan pelik kenapa hidup kita semakin stres, hidup kita semakin stuck, hidup kita tak boleh nak maju sebab kita tak jaga solat. So jagalah solat kerana di dalam solat ada kejayaan buat kita semua. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Al-falah di sini adalah bermaksud kejayaan. Okey, yang kedua. Yang kedua, kenapa hidup manusia tak betul? Kerana dia tak menjaga redha keramat hidup. Keramat hidup ni siapa? Untuk isteri, keramat hidup seorang isteri adalah suaminya. Dan keramat hidup bagi anak-anak yang belum berkahwin adalah ibu bapanya. So, kita cek adakah selama ni kita dah jaga dah redha mereka? Adakah kita minta izin mereka dalam setiap apa yang kita lakukan? Contohlah kita nak berniaga ke, kita nak berbisnes ke, of course yang penting kita kena dapatkan redha dan restu daripada keramat hidup kita. Adakah mereka izinkan? Adakah mereka restu dan kita minta maaf dan doa setiap pagi kepada mereka? InsyaAllah kalau kita jaga part keberkatan keramat hidup, InsyaAllah kita akan jadi manusia yang bahagia. Bisnes yang kita buat pun bila diredai dan mendapat restu keramat hidup kita, InsyaAllah bisnes kita akan cemerlang, bisnes kita akan grow dengan cepat dan laju sebab redha ibu bapa terletak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha seorang suami akan membahagiakan isterinya hingga ke syurga. Kalau seorang suami redha dengan perjuangan dakwah isterinya, alhamdulillah, mudah sangat Allah lorongkan macam mana dakwah ni akan membantu mereka menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, tu yang kedua, jaga redha keramat hidup. Yang ketiga, kenapa hidup manusia ni tak betul? Sebabnya dia tak jaga amanah. Dia tak jaga amanah, tak jujur, tak bertanggungjawab. Sebagai contoh situasi kita sebagai seller ataupun kita sebagai stokis ataupun ejen, bila ada produk yang kita jual, adakah kita cakna produk kita tu patuh syariah ke tak? Produk kita ni bermanfaat ke tak kepada ummah? Adakah model yang menggunakan produk kita ni menutup aurat sempurna? So kita cek. Kalau kita pandang remeh, kita pandang ringan part-part macam ni, jangan pelik kenapa rezeki kita tersekat, rezeki kita stuck. Walaupun produk tersebut halal, tapi cara kita mempromosi produk tersebut dengan cara yang salah, dengan pendedahan aurat, dengan bermakeup berlebih-lebihan, tabarruj. So, ini akan mengundang murka Allah. So, kenapa hidup manusia tak berkat, tak betul? Sebabnya, dia tak jaga, dia tak menjadi seorang seller yang jujur. Dia tak cakna produk yang dibuat tu adakah patuh syariah ataupun menjaga kemaslahatan ummah. So, kita cek sama-sama adakah produk yang kita gunakan tu elok dan dapat membantu orang ramai. Sebabnya sekarang banyak produk-produk sampah yang keluar. So, kita kena berhati-hati, sebagai pengguna kena berhati-hati, sebagai seller dan stokis ataupun ejen pun kena berhati-hati dan cek serta tabayun. Adakah bisnes yang aku buat selama ni yang nak jadi darah daging anak-anak dan suamiku makan setiap hari ni akan menjadi rezeki yang syubhah, rezeki yang haram, rezeki yang tak diberkati Allah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam dan yang baru masuk. Okey, perkongsian Solehah hari ini adalah bertajuk hidup tak betul kenapa.
Okey, yang keempat, hidup manusia ni tak betul sebabnya dia tak jaga mulut. Dia tak jaga mulut dia. Sebabnya ada kata-kata lidah ni adalah lebih tajam daripada mata pedang. So mulut kita ni jaga cakap yang elok-elok. Tuturlah perkataan yang baik-baik. Tuturlah perkataan yang sedap didengar oleh telinga kita, insya-Allah. Kalau mulut kita leza, kalau mulut kita tak fikir perasaan orang sebelum bercakap, hati-hati. Jangan kerana mulut badan binasa. So hati-hati. Jangan kita sakitkan hati orang. Jangan kita lukakan hati orang dengan perkataan yang buruk-buruk. Perkataan yang mengundang rasa tidak sedap hati di hati orang lain. Mulut tu jaga. Cakap perkara yang baik-baik saja dan cakap bila perlu. Hikmahnya Allah ciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Sebabnya Allah suruh kita banyakkan mendengar. Dan mulut yang satu ni, kita cakap perkara yang perlu sahaja. Perkara yang sia-sia, perkara yang lalai, perkara yang lara, kita tinggalkan dan tak nak buat. InsyaAllah kalau kita jaga mulut kita, insyaAllah kita akan dapat rezeki yang berkat, rezeki yang diredai Allah, rezeki yang sentiasa mencurah-curah bak air sungai yang mengalir tanpa henti. So, jaga mulut kita, jangan sakitkan hati orang. Sebabnya kerana mulut kita ni akan mengundang kepada dosa sebenarnya. So, elakkan, berkatalah benda yang baik-baik dan bercakaplah bila perlu sahaja. Jaga hati setiap orang. InsyaAllah kita akan bahagia. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, kenapa hidup manusia tak betul? Kerana dalam hidup dia banyak buat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. So, ini adalah antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan hidup manusia tak betul. Jangan kita lakukan apa yang Allah marah, Allah murka. Jangan lakukan maksiat, jangan lakukan dosa besar, dosa kecil. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengumpat, jangan berbohong. So, banyak sangat antara skop maksiat ni. Apa dia? Segala apa yang Allah suruh kita tinggalkan, kita jauhi. Apa yang suruh Allah suruh kita buat dengan patuh dan taat, insya-Allah. Semua ni kita buat untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita jaga. Jangan buat maksiat. Jauhi perkara yang boleh mengundang maksiat. Contohlah, kalau ada seseorang di sekeliling kita yang suka bercakap perkara negatif, yang suka sebarkan aura negatif, apa kata kita jangan duduk dekat dengan dia. Tak pun kita nasihatkan dia, kita sedekahkan Al-Fatihah dekat dia supaya mulut dia dapat berhenti bercakap benda yang bukan-bukan, supaya hati dia mendapat hidayah dan disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia sedar apa yang dilakukan selama ni adalah salah satu dosa dan boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga pendengaran kita. Jangan tengok benda-benda yang kotor. Jangan tengok video-video yang bukan-bukan. Lagi-lagi pada masa ni, anak-anak jangan dibiarkan tengok tablet berseorangan. Kadang-kadang banyak sangat bahan-bahan dalam YouTube yang sekarang ni tak ditapis dah. Kadang-kadang tiba-tiba kita dengar, mana anak belajar cakap benda baru yang kita tak pernah cakap. Rupanya pengaruh daripada video YouTube yang dia tengok, dia buka. Budak zaman sekarang sangat advance, dah pandai dah buka YouTube, dah pandai dah nak cari video apa yang dia suka. So, pantau. Kita sebagai ibu bapa kena pantau dan tengok apa aktiviti anak-anak kita. Jangan biarkan kesibukan kita menjadikan kita menangis di kemudian hari. So, cakna dan berhati-hati. Jadikanlah kita ibu bapa yang hebat, yang prihatin dengan anak-anak kita, supaya kita tak menyesal di kemudian hari nanti. Okey, yang keenam. Kenapa hidup manusia yang tak betul? Yang keenam adalah kerana manusia banyak gelak. Dia lupa diri hingga banyak gelak, lalu menyebabkan hati mati. Sebab ada satu hadis,
mengatakan barang siapa yang banyak gelak, yang banyak bersukaria, yang banyak berseronok-seronok melampau menyebabkan hati dia gelap, menyebabkan hati dia jumut. So berhati-hati, jangan terlalu suka sangat. Kita berpada-pada dan bersederhana dalam meraihkan sesuatu kegembiraan. Jangan terlampau banyak gelak, akan menyebabkan hati kita mati, hati kita semakin lalai dan kita kadang-kadang boleh menyebabkan lupa Allah. So, banyakkan muhasabah diri, banyakkan dekatkan diri dengan Allah. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang sentiasa disayangi dan diredai dalam setiap perjalanan kita. Kenapa hidup manusia tak betul? Sebab banyak gelak. So, kurangkan bergelak, banyakkan beristighfar, banyakkan zikrullah, banyakkan mengaji kepada Allah. InsyaAllah kitalah yang akan jadi manusia yang sentiasa disayangi Allah, diredai Allah, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, poin yang ketujuh. Kenapa hidup manusia tak betul? Kerana wujud penyakit hati yang bersarang dalam diri manusia sendiri, iaitu ada perasaan iri hati, ada perasaan dengki, ada perasaan khianat, ada perasaan dendam yang lama sangat bersarang di hati manusia, bertahun-tahun, hari demi hari terus melakukan kesalahan, terus bergelumang dengan dosa. Sebab banyak sangat penyakit hati yang menyebabkan mereka semakin jauh daripada Allah. Sedangkan kenapa kita nak dengki dengan rezeki orang lain? Orang lain dapat rezeki dia, sudah tentulah Allah Maha Adil. Allah melihat usaha manusia. Sebab rezeki sukakan mereka yang berusaha, rezeki sukakan mereka yang bertawakal, rezeki sukakan mereka yang beristighfar, rezeki sukakan mereka yang bertenang, dan rezeki sukakan mereka yang bersyukur. So kita ingat, kalau kita ada dalam 5 kategori ni, rezeki akan datang melimpah ruah dan cepat dekat kita, insya-Allah. Dan kalau hidup kita tak betul ni, sudah tentu banyak perkara yang kita lakukan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jaga hati kita, jangan busuk hati, jangan iri hati dengan orang lain. Orang lain dapat of course lah kerana dia buat. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Kita dapat kejayaan pada hari ini, sudah tentu Allah melihat usaha kita, ijtihad kita, keazaman kita, kesungguhan kita. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Siapa yang tak buat, maka dia tak akan dapat kejayaan tersebut. Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. So, jadilah kita manusia yang sentiasa mendambakan kasih sayang Allah. Jadilah kita manusia yang sentiasa nak jadi yang terbaik di mata Allah. Setiap hari kita ubah attitude kita. Setiap hari kita berazam, ya Allah, jadikan aku hamba yang sentiasa mendambakan kasih sayang-Mu. Jadikan aku hamba yang sentiasa nak jadi yang terbaik, nak masuk syurga Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bebas daripada dosa. Kalau ada dosa yang aku lakukan, segeralah tegur diriku supaya segera aku bertaubat. Sesungguhnya kami semua nak masuk ke syurga Allah dengan mudah dan lancar, insya-Allah. So, ini adalah antara 7 perkongsian tips. Dan kenapa? Sebab kenapa hidup manusia tak betul. So, lihat ulang balik dari mula. Yang pertama, hidup manusia tak betul sebab dia tak jaga solat. Yang kedua, kerana dia tak jaga redha keramat hidup. Yang ketiga, kerana dia tak jaga amanah. Yang keempat, kerana dia tak jaga mulut leza. Yang kelima, hidup manusia tak betul sebabnya dia banyak buat maksiat. Yang keenam, sebabnya manusia ni banyak gelak, hati mati. Yang ketujuh, hidup manusia tak betul dan kucar kacir sebabnya banyak penyakit hati yang bersarang di dalam diri kita. So, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan marketing kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadilah kita manusia yang sentiasa bersyukur, sentiasa nak repair diri untuk menjadi baik di mata Allah, insya-Allah.
Okey, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, sentiasa dalam redha dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you sebab sudi join sharing perkongsian live Solehah hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terkesan di hati. InsyaAllah semoga Allah redha sama-sama perjuangan kita pada hari ini. Jangan jemu dalam meraih kasih sayang Allah. Sesungguhnya syurga Allah ni bukanlah percuma, tapi tidak mustahil untuk kita kejar dan untuk kita dapatkan dengan cara yang betul. Kalau kita tahu tiket nak masuk ke syurga ni apa, kunci nak masuk ke syurga ni adalah sabar. Rahsia kejayaan seseorang yang nak masuk ke syurga adalah dia redha. Dia jaga redha dan kunci syurga dia adalah sabar. Kalau kita jaga semua perkara yang Allah suruh kita buat ni, insya-Allah kita akan dapat dengan sangat mudah, insya-Allah. Okey, Solehah minta maaf andai ada kekurangan kata, andai ada salah silap daripada Solehah. Solehah minta maaf. Hari ni pun sebenarnya Solehah tak sihat, demam selesema. So doakan sama-sama agar Solehah kuat dan cepat sembuh, insya-Allah. Semoga Allah merahmati dan redha atas segala perkongsian ilmu yang Solehah niatkan berkongsi dengan anda semua. Niat lillahi ta'ala. Semoga Allah berkati dan Allah berikan kebahagiaan kepada anda semua, insya-Allah. Okey, Solehah ucapkan terima kasih dan semoga anda berjaya dunia akhirat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.